Termara Terhad bertaluk bertermara syarat. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya linki. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi.
Gemari lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo seluruh anak bertiwi. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. Tema ini mendasari tekad pemimpin bersama rakyat bagi memastikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu, aman dan sejahtera. Harapan Malaysia Madani adalah perpaduan sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Dan bagi yang baru buka dan pasang Radio IKIM, ini adalah Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh temankan sehingga 1 hari nanti. Okay. Pertemuan kita selama 3 jam ini, insyaAllah pelbagai perkongsian menarik yang sama-sama kita nak bawakan kepada anda. Terima kasih yang dah pun memilih frekuensi Radio IKIM dalam kenderaan tu. Sebab ada yang kata sedang nak on the way pulang balik ke kampung halaman. Sebab adalah beberapa negeri dekat Malaysia ni yang berhadapan dengan PRN, Pilihan Raya Negeri. Okey, jadi apapun jua, kita tenang-tenang saja, elakkan persengketaan dan utamakan keamanan dan keharmonian dalam negara kita. Sebab kita rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Jadi sama-sama ikut undang-undang yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa dan pastikan bila kita nak PRN ini, kita sediakan perkara barang-barang yang penting seperti kad pengenalan, dan kalau nak pergi ke pusat pengundian itu, datanglah awal dan rancang sebaik-baiknya. Semoga semuanya tenang-tenang dan lancar sahaja. Okey, baik, seketika lagi kita ada rancangan tadabbur akan hayati perbincangan ilmu bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor, dan kita akan buka baca sama-sama, kita fahami dalam surah Abasa yang akan kita bincangkan seketika lagi. Okey, dan sekarang kita beri dahulu bersama dengan RUNIC, lagunya Bertemu Semula. Teruskan bersama Radio IKIM. Dan rindu menyiksa, haruskah luka dibiar saja membara di dada. Sembuhkan ia dengan setulus benih kemaafan.
www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio Ikim di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio Ikim turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Kini dengan BioOxy Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang caj tambahan. Bayaran bermulahan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ni ada bonus belian tunai iaitu servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung, boleh beli secara tunai dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang. Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali itu. Belilah BioOxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing 013-388-8317. 013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, nak beli ke, nak servis ke, atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh. Kita nak sama-sama bawakan lagi perkongsian di Aspirasi 10.1 ini. Kita ada rancangan Tadabbur dan anda boleh juga sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, sebab kita nak sama-sama bawakan lagi pertemuan ini. Dan untuk itu, seperti biasa, menerusi rancangan Tadabbur ini, kita nak sama-sama ikuti lagi perkongsian ilmu dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor, yang anda pun ada di talian ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik seadanya. Syukur. Macam mana doktor di sana? Semua okey kah? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Sebab saban minggu kan doktor kita bertemu berjumpa, pasti kita nak dengar yang baik-baik ini, apatah lagi lebih seronok bila kita bercakap tentang apa intipati kandungan Al-Quran. Kan kita dengar, kita faham, kita baca, kita amalkan. Ini yang sangat penting ni. Apabila cakap tadabbur ni, kita boleh sama-sama adaptasikannya. Baik doktor, untuk pertemuan kali ini kita nak teruskan lagi dengan surah kita yang berikutnya. Kalau yang lepas kita berbincang surah An-Nazi'at. Okey, dan sekarang kita dah pun selesai untuk sama-sama bawakan tadabbur surah tersebut. Kita nak teruskan dengan surah Abasa.
pula. Jom doktor, kita nak mulakan sedikit mukadimah menerusi dalam pertemuan kali ini. Silakan doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan lagi dihormati DJ Syafiq yang diraikan dan yang dirahmati Allah Taala, sekalian para pendengar Radio Hakim yang mudah-mudahan sentiasa diberkati di mana sahaja mereka berada, insya-Allah. Baik, alhamdulillah Syafiq, hari ini kita akan bicara tentang surah Abasa, di mana surah Abasa ini adalah merupakan satu surah yang cukup terkenal dengan teguran Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita punya konsep, kita katakan tadi baca, faham dan amal, insya-Allah dalam tadabur ini kita santai tapi sampai. Betul. Itu yang pentingnya. Betul. Jadi kalau kita lihatkan surah Abasa ini adalah merupakan surah yang ke 80 daripada turutan Al-Fatihah Mushaf, dan dia mempunyai 42 ayat diturunkan di Mekah. Dan Abasa bermaksud bermasa muka. Maksudnya mengerutkan dahi. Kalau kita lihatkan dari segi bahasanya. Dan surah ini adalah merupakan satu surah yang kita dah maklum, bila mengatakan surah Makkiyah, penekanannya itu adalah berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan bacakan surah ini. Kita ambil 10 ayat lah, insya-Allah. Mudah-mudahan dari itu akan menjadi kebaikan sama untuk kita. Jadi kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'u adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Baik, itu adalah merupakan ayat pertama sampai ayat yang ke-10, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abasa wa tawalla. Dia, yakni Muhammad, berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, kerana datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna, adapun orang yang merasakan dirinya serba cukup, yakni para pembesar Quraisy, fa anta lahu tasadda, maka engkau wahai Muhammad memberikan perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada salah ke atasmu kalau dia tidak menyucikan diri mereka ataupun tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, dengan perasaan takut kepada Allah, fa anta anhu talahha, dan engkau wahai Muhammad mengabaikannya. Baik, jadi dalam hal ini dapat kita lihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita ambil sikitlah ayat ke-11 tu, kalla inna tadhkiratun, sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya ajaran Allah Ta'ala itu adalah satu peringatan. Jadi kalau kita lihat surah Abasa ini adalah merupakan satu surah yang Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana telah datang kepadanya seorang yang di waktu itu buta, iaitu Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah merupakan seorang sahabat Nabi dan juga sepupu kepada isteri Nabi yang pertama, iaitu Khadijah binti Khuwailid
dikatakan namanya Abdullah bin Qais bin Zaidah bin Asam, ya, Al-Quraisy Al-Amiri. Jadi ada yang dikatakan namanya gitu. Kalau ahli Iraq pula menamakan dia itu dengan Amr, dengan Amr. Jadi itu adalah merupakan nama-nama yang ada pada Abdullah bin Ummi Maktum ini. Adapun Ummi Maktum itu ataupun ibu yang tersembunyi, ya, Maktum itu adalah ibunya Atiqah binti Abdullah. Jadi itu adalah merupakan sedikit pengenalan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang mana dia di antara sahabat yang dinisbahkan namanya kepada ibunya. Jadi itu di antara kelebihan para sahabat Nabi, ya. Sebab ada juga para Nabi yang dinisbahkan kepada ibu, kan. Isa bin Maryam contohnya, kan. Jadi itu di antara kaedah lah yang ada di dalam uslub bahasa Arab. Baik, ayat ini sebenarnya sangat penting untuk kita faham, ya. Di mana ayat ini di waktu itu Nabi SAW sedang berdakwah dengan para pembesar Quraisy di waktu itu, ya. Kalau kita melihatkan satu riwayat daripada Imam At-Tabari, dan begitu juga daripada Imam Ibn Abi Hatim, yang dikatakan daripada Ibn Abbas, menceritakan di waktu Nabi SAW sedang berhadapan dengan beberapa orang pemuka-pemuka Arab Quraisy, ya, di antaranya anak Utbah bin Rabi'ah, dan juga begitu juga anak Abu Jahal dan Abbas bin Abdul Muttalib, dengan maksud untuk disampaikan kepada mereka itu dakwah Islamiah, ya. Jadi di waktu itu Nabi SAW berdakwah dengan mereka, dan mereka ini memang mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat Quraisy di waktu itu. Dan kalau mereka itu masuk Islam, akan ramailah pengikut-pengikutnya atau orang yang dekat dengannya itu akan masuk ke dalam Islam. Jadi itu yang diharapkan oleh Nabi SAW daripada dakwahnya itu. Sedang-sedang di waktu itu dicakap, datang pula seorang yang daripada kerabat Nabi, iaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum, datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada Nabi untuk disampaikan firman-firman Allah Ta'ala kepada beliau, yang menyebabkan Nabi SAW tak berapa selesa, dia tak berapa selesa, dan kemudiannya mengerutkan akan dahinya, kerana di waktu itu dia berbasam muka, lalu dia berpaling. Tapi Allah tegur Nabi SAW, ya, bahawa sesungguhnya dia, iaitu Muhammad, telah berpaling dan telah berwajah masam dan berpaling ketika seorang buta telah datang kepadanya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baik, di sini sebenarnya satu pengajaran yang sangat penting untuk kita faham, iaitu daripada sudut kesamarataan manusia, ya, bahawa manusia ini semuanya sama di sisi Allah Ta'ala, dan yang Allah Ta'ala nilai itu bukanlah pangkat kedudukan, tetapi yang Allah nilai itu adalah ketakwaan seseorang itu yang berada pada hatinya, ya. Jadi kalau kita lihat begitu sebenarnya Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang dekat dengannya, hamba-hamba Allah Ta'ala, khususnya Abdullah bin Ummi Maktum tadi, yang walaupun dia buta, tetapi dia Allah Ta'ala lihat daripada sudut ketakwaannya, itu lebih bernilai, itu lebih kita katakan lebih tinggi darjatnya daripada orang yang lain, ya. Bayangkan, ya, Nabi SAW itu pun ditegur. Sebenarnya kata para ulama tafsir, bila Nabi SAW ditegur begini, ini satu kemuliaan. Ini satu kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Kerana kita tahu guru Nabi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau guru kita mungkin manusia biasa, tapi guru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah, ya. Allah. Dalam satu riwayat dikatakan, "Udah bani Rabbi fa ahsin ta'dibi." Sesungguhnya Allah telah memperbaiki adabku, ya. Allah telah mengajarkan kepada aku adab dan memperbaikkan akan adabku itu. Jadi bayangkan, ya, kalau kita ada guru yang hebat, kan. Bila orang tahu kita ada guru yang hebat pun, orang kata, Masya Allah, ni muridnya mungkin hebat, ya. Betul. Macam guru dia. Dan orang pun akan memandang kita pun macam guru dia, kan. Macam guru kita lah. Kat mana-mana kita pergi pun orang akan mulakan. Bayangkan baginda Nabi SAW, bila mana Allah Ta'ala tegur macam ni, sebenarnya nak menunjukkan guru Nabi itu adalah Allah, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok surah Isra', kan, Allah telah mengiktiraf Nabi itu sebagai hamba dia. Subhanallazi asra bi 'abdihi, kan. Allah dah iktiraf Nabi itu sebagai hamba. Kita belum tentu lagi Allah iktiraf kita sebagai hamba. Allah. Sampai kita ni hamba nafsu ke,
hamba setan ke, hamba Allah. dunia ke, kita tak tahu lagi kan. Ya. Tapi untuk Nabi SAW, Allah Ta'ala telah iktiraf dia. Dan sebab itulah Nabi SAW lepas daripada itu, bila mana dia melihat saja Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi akan cakap, telah datanglah seorang yang karenanya lah aku ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karenanya lah dikumpulkan satu surah untuk menceritakan keadaan dia. Itu banyak riwayat yang menceritakan tentang hal itu. Nabi sudah memuliakan akan Abdullah bin Umi Maktum. Yang dikatakan pernah Nabi melantik dia sebagai amir ketika Nabi SAW keluar dari Madinah untuk pergi ke peperangan Syariah dan sebagainya. 2 kali Abdullah bin Umi Maktum diperintahkan ataupun diamanahkan Madinah itu al-ihwal ini kepada Abdullah bin Umi Maktum. Dan terkenal jugalah dia sebagai tukang azan Nabi SAW selain daripada Bilal. Kan? Jadi ini satu kemuliaan lah sebenarnya Allah Ta'ala letakkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Dan kalau kita tengok munasabahnya di antara surah An-Nazi'at dengan surah Abasa ni, kalau di sudut inilah kita nampak, kalau dalam surah An-Nazi'at kita dah cerita tentang bagaimana Fir'aun yang hebat dikenal oleh manusia kan, tetapi Allah tak nilai sikit pun kekayaan dan kehebatan dia, melainkan Allah matikan dalam keadaan kehinaan. Sedangkan orang ini, Abdullah bin Umi Maktum ini, dia buta, tidak punya apa-apa kehebatan pun, tetapi di sisi Allah Ta'ala dia disebut di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala di bumi dan juga di langit. Jadi ini satu perkara yang kita nak kena sedarlah, bahawa Allah tak tengok zahir kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok zahir kita, tapi Allah tengok hati dan amalan kita. Amalan tu penting tu. Apa yang kita niat, apa yang kita rasa, semua tu Allah kira tu kan. Semua tu Allah kira. Ada orang dia pakai hadis ni, kata apa? Tengok Allah Ta'ala, dia tak tengok zahir, dia tengok hati je. Yang penting hati saya baik, zahir saya tak peduli, tak kisah kan. Sebab yang akan nilai itu Allah. Tapi sebenarnya dia tak baca habis hadis tu. Qulubikum wa amalikum. Hati dan amalan kamu. Amalan kena berdekatan dengan sunnah, dengan syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Barulah Allah akan nilai hati itu kan. Betul. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, memang kalau kita tengok walaupun satu benda yang simple, satu benda yang nampak macam ringkas saja, tapi maksud dia tu dalam. Mendalam, betul. Maksudnya Allah nak ajar kita. Walaupun benda ni Allah tegur Nabi, tapi Nabi dah ajar kita kan. Lepas tu Nabi ajar kita dengan melihat ni, dia tak boleh dengan pandangan zahir saja. Dia ada pandangan yang lebih dalam daripada pandangan yang zahir. Kalau kita belajar kan, kita kata basar, pandangan mata kan. Tapi kalau basirah, itu pandangan batin kan. Malah pada pandangan batin itu ada pula apa kita namakan sebagai firasat. Kan dalam hadis Nabi kata, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang mukmin, kerana dia pandang dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan. Bayangkan, maksudnya dalam hal ini seorang mukmin itu bukan hanya sekadar dengan pandangan zahir saja, tapi kena pergi kepada yang lebih dalam, iaitu pandangan batin. Satu pandangan ulama mengatakan sebenarnya dalam pandangan ni ada 4 bentuk pandangan sebenarnya. Kan? Ada 4 bentuk pandangan, yang mana 3 boleh dipakai, jangan dipakai yang satu. Apakah 4 bentuk pandangan ni? Pertama, pandangan mata kan. Pandangan mata kepala kita lah. Yang kedua, pandangan akal dengan ilmu kan. Yang ketiganya, pandangan hati. Pandangan hati dengan firasat. Dan yang keempatnya, pandangan nafsu dengan bujukan syaitan dan iblis. Maka satu tu jangan pakai. Yang kita kena pakai pandangan mata, pandangan akal dan pandangan hati kan? Betul. Kat situlah benda yang kita kena praktikkan. Jadi bila mana kita melihat sesuatu tu, jangan tengok pada yang zahir saja. Tengok juga benda yang dalamnya. Apakah hikmah sesuatu perkara itu terjadi kan? Sebab tu dalam pepatah Inggeris pun ada sebutkan, dia kata apa? Don't judge the book by its cover. Jangan tengok benda tu pada nampak luaran saja, nampak kulit saja. Dalaman tu lain. Tapi kita faham benda tu lagi dalam. Islam mengajar kita bukan setakat pandangan itu dengan pandangan akal dan tapi mesti lihat dengan pandangan hati dan juga kena ada sistem firasat. Dan firasat ni satu benda yang Allah hanya buka kepada orang-orang yang Allah pilih, yang Allah berikan kepada mereka pandangan mata hati. Kan lebih dalam tu, maksudnya itu Allah Ta'ala dengan kehendaknya, dengan kecintaannya, dengan izinnya, menjadikan seorang hamba tu melihat bukan sekadar yang zahir, tapi melihat kepada benda yang lebih dalam. Sebab tu
dalam ilmu pun Syafi'i ada dua perbezaan di antara ulama dan hukama. Macam dekat-dekat. Macam dekat. Dia macam Maksud dekat kan, bunyi lebih kurang je. Maksud lebih kurang je. Allah. Tapi kalau ulama tu dia alim, alim tu dengan ilmu tu dia akal. Tapi kalau hukama, orang yang ahli hikmah, dia tu ulama dan mesti dia ada hikmah. Maksudnya dalam hal ni dia melihat dengan pandangan mata hati dia. Malah sesuatu benda yang kadang-kadang tak dapat dirungkai oleh ulama akan dapat dijelaskan oleh hukama. Dan dikatakan seorang ulama tak semestinya hukama. Tapi kalau seorang tu hukama, pasti dia ulama. Dia macam tu kan. Jadi dalam bab ilmu ni pun ada dia punya tingkatan-tingkatan dia kan. Seni dia kan. Seni tu kan. Seni dia kan. Kita juga dalam ilmu ni dia ada ilmu yang zahir dan ada ilmu yang batin. Dan dalam ilmu batin tu pula dia ada yang lebih dalam lagi, ilmu yang berbentuk hikmah dan sir. Kan. Yang berbentuk nur. Tu lagi dalam. Jadi di situlah Allah Ta'ala letakkan bahawa alam hati ni, alam perasaan ni satu perkara yang sangat luas dan sangat seni dalam seseorang manusia itu nak memahami satu keadaan. Kan. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi kan, bila Allah Ta'ala menceritakan bahawa Nabi SAW sedang berdakwah kan kepada masyarakat ketepinan ataupun para pemimpin Quraisy ni, datang kepadanya seorang yang buta, iaitu Abdullah bin Maktum, untuk mendapatkan akan nasihat, tetapi Nabi berpaling dan bermasam muka. Lalu Allah tegur kan, Allah kata, dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa. Jadi di sini kita dapat faham bahawa sesungguhnya kalau datang kepada kita siapa pun kan nak memintakan satu pandangan nasihat, apatah lagi kalau tak bertaubat, maka lagi waktu tu kita kena tunjukkan dia kepada dia jalan. Paling tidak kita suruh dia paling tidak ambil semayang dan semayang taubat lah contohnya kan. Kalau ada orang kafir contohnya nak masuk Islam, datang jumpa kita contohnya kan, jangan kita tunggu-tunggulah kan. Ada setengah orang, kadang-kadang orang yang bukan Islam tu dia bertemukan hati dia nak masuk Islam, jumpa kita, nanti kita kata nantilah saya kontak kawan saya kat Perkin dulu. Sepatutnya kita ambil peluang tu kan, doktor. Kita yang ambil peluang tu. Kita tak tahu, lepas tu mungkin 5 minit lepas tu dia aksiden, Allah, dia tak mengucap macam mana. Kan. Jadi cepat-cepat bantu dia. Waktu tu juga cepat-cepat. Okey, syahadah, ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak kira siapa kita, ustaz ke, baru nak start ke, tak kisah. Betul. Jadi kita kena ambil peluang tu dan kita kena betul-betul orang kata apa? Menjalankan tanggungjawab dan amanah Allah Ta'ala. Jadi kalau orang datang kepada kita, dia nak menyucikan diri dia, maka jangan kita hampakan dia. Kan? Jangan kita sia-siakan dia. Apatah lagi kita tolak dia atau kita tak layan dia. Jadi di sinilah Allah mengajar kepada kita nilai kasih sayang. Nilai kepedulian sesama manusia. Kan? Jadi bayangkan orang yang macam itu kan. Ini kalau kita lihatkan benda ni kalau nak diuraikan panjang, besar. Tadi kita kata kalau dia nak mencucikan diri, tapi kalau dia dalam kesusahan macam mana? Contohnya kita tengah jalan-jalan, tiba-tiba tengok ada satu kereta yang dalam kereta tu ada isteri dan anak dia. Kereta tengah rosak tepi jalan, kereta lain tak ada nak berhenti kan, contohnya. Jadi waktu tu kita pula tak adalah urusan yang mendesak sangat. Di waktu tu kita ambil peluang untuk berhenti, kita tolonglah mereka dengan apa yang ada dan mampu kita untuk lepaskan kesusahannya. Tak kira lah bangsa ke, agama ke, tua ke, muda ke, yang penting kita lepaskan hajat manusia ni daripada kesusahannya. Kan? Jadi di situlah hadis Nabi kata Allah Ta'ala sentiasa akan melepaskan kesusahan seseorang itu selagi di waktu seorang hamba itu dia melepaskan hajat saudaranya ataupun kesusahan saudaranya. Yang di sini sebenarnya ayat ni pendek saja kan, tapi pengajaran dia tu kan sangat dalam. Dahsyat. Sangat dalam kan. Kadang-kadang kita pun nak cepat-cepat, kadang ada juga kereta-kereta yang rosak kan, kadang-kadang kita tengok dalam tu ada anak-anak dia, ada isteri dia yang tak ada tempat lain kan, terkotong ganting dekat situ, kita buat tak tahu je kan, tak ada kepedulian langsung dalam hati kita contohnya kan. Betul. Tentang hal tu. Jadi benda ni kita katakan tak patutlah. Patutnya kita ada perasaan kasih kepada setiap insan, tak kira lah siapa pun dia kan. Ini yang penting lah. Jadi begitulah kalau kita lihatkan Allah mengajar Nabi SAW, dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan
dirinya daripada dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Kan? Maksudnya mungkin waktu tu dia nakkan sesuatu yang boleh menambahkan iman dia. Kan? Nabi SAW dia tidak mengendahkan, maka Allah tegur. Tapi sebenarnya kalau kita lihat para ulama bahas perkara ni sampai peringkat di waktu tu apakah salah Nabi SAW buat macam tu? Kan? Adakah salah? Tak salah pun. Sebab ini adalah di kalangan saudara-saudara Nabi juga, sebab dia sepupu kepada Khadijah. Mungkin boleh aja Nabi SAW tangguh perkara tu, tak salah bagi Nabi kan. Ataupun mungkin boleh saja nanti sebab Abdullah bin Umi Maktum pun datang waktu yang salah kan, yang sepatutnya dia tak nampak kan, tapi dia datang tu dalam keadaan yang Nabi sedang sibuk kan. Jadi tak salah pun Nabi buat macam tu, tapi Allah nak perhalusi akhlak Nabi kan. Sebab tu dikatakan dalam bab ni memang banyak pengajaran yang telah Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Sebab ada setengah orang dia nampak kan, dia kata alah, saya tak buat dosa pun kan, saya tak buat dosa pun. Tapi kerana tak buat dosa tu, dia menyakitkan sahabat dia dengan perkataan. Itu lagi besar dosanya sebenarnya. Betul. Tapi dia tak nampak pun itu sebagai satu dosa kan. Jadi dalam hal ni, dia dalam dosa itu ada lagi benda yang lebih seni, lebih dosa yang kadang boleh membuat dosa yang lebih besar. Kan. Jadi di sinilah kalau kita lihat benda-benda tertentu, kita kena pandang dengan mata hati. Jadi sebenarnya ayat ni memang Allah Ta'ala nak ajar kita melihat tu bukan dengan akal dan pandangan mata zahir saja, tapi dia kena banyak melihat dengan pandangan mata hati kan. Jadi ini pentingnya yang kita nak tengok. Dan dilayan iman tu, dilayan takwa seperti kita katakan tadi, bukan hanya pada yang zahir saja, tapi sampai ke peringkat kata keimanan tu kan, yang Allah Ta'ala nak nilai tu. Sehingga kan begitu Allah angkat kisah ni, diletakkan dalam satu surah daripada surah Al-Quran kan. Diangkat kisah ni untuk nak menunjukkan bahawa pandangan ni bukan pandangan zahir saja yang ada, tapi mesti ada pandangan yang batin bagi semua umat Islam yang membaca kisah ni kan. Dia sampai kemuliaan pada Nabi lah, nak menunjukkan dan mengisytiharkan bahawa Nabi itu adalah murid yang diajar sendiri oleh penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar kan. Jadi memang hebatlah Jadi seterusnya dikatakan sebenarnya dia ingin mendapatkan pengajaran. Dan Allah kata apa? Amma man istaghna, adapun orang-orang yang rasa cukup itu ataupun yang dah rasa dirinya kaya tu, siapa tu? Para pemuka-pemuka Quraisy itulah kan. Fa anta lahu tasadda, yang engkau memberikan perhatian kepadanya, wa ma 'alaika alla yazakka. Allah mengatakan padahal tidak ada salah ke atasmu kalau dia tidak menyucikan diri mereka atau tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Allah kata dalam hal ni, orang yang kamu sungguh-sungguh nampak yang mereka itu mungkin nak mengikut kamu, ataupun yang ada yang ada potensinya untuk membawa dan mengembangkan lagi syiar Islam ni, sebenarnya itu bukan atas kamu. Bukan atas kamu pun. Kerana itu semua atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala lah yang menjaga agama ni, Allah Ta'ala yang meninggikan agama ni. Kita ni hanya ibarat melaksanakan saja apa yang Allah perintahkan untuk kita sebarluaskan agama ini. Sebab tu dalam Quran Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat untuk memberikan hidayah kepada mereka, dan sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka. Jadi ini satu perkara yang dapat kita lihat secara asasnya. Kadang-kadang penilaian dan kayu ukur yang digunakan dalam nak menentukan perkara itu, dia tak ikut akal. Betul kan? Betul. Dia tak ikut akal. Dalam Islam ni kayu ukurnya itu adalah Al-Quran, hadis dan warak kita, ketakwaan kita. Dan di sinilah kita ada satu lagi perkara kita nampak. Fatwa versus dengan takwa. Fatwa versus dengan takwa. Kalau dari segi fatwa tu kadang-kadang macam okey je, tapi dari segi takwanya macam mana kan? Macam tadi Nabi SAW boleh je untuk bermasa muka, untuk dia memberikan atau kita menangguhkan pengajarannya kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kalau dia nak kan boleh je, tapi Allah tegur. Kenapa? Sebab di situ ada nilai ketakwaan. Jadi kalau kita tengok dalam kehidupan kita, banyak benda yang kadang bertembung antara takwa dan fatwa. Contoh,
semayang kan, kita kata semayang zuhur. Semayang zuhur ni boleh je kita semayang daripada awal sampai akhir waktu dia sebelum masuk waktu asar kan. Tapi kalau kita semayang awal, di samping kita melaksanakan perintah Allah, itu menunjukkan ketakwaan kita. Takutnya kita dengan Allah Ta'ala. Kerana takut-takut kalau kita tangguh-tangguhkan dia, takut-takut kita mati dan keadaan tak semayang macam mana? Allah. Itu kita katakan takwa kan. Tapi kalau ikut fatwa, boleh je. 10 minit lagi sebelum masuk waktu asar, boleh je nak semayang. Semayang zuhur, tak ada masalah. Sah semayang dia dan luluslah semayang, tak ada masalah. Tapi itu fatwa je lah. Jadi fatwa dengan takwa, mana nak didahulukan? Yang didahulukan adalah takwa. Takwa itu kan. Jadi dalam kehidupan kita ni banyak benda yang kadang-kadang dia memang bertembung di antara dua ni, fatwa dengan takwa. Maka pilihlah takwa. Dan takwa itu membawa kita kepada dekatnya kita dengan Allah, beradabnya kita dengan Allah kan. Sama juga macam kita orang lelaki lah, contohnya kan nak semayang. Contoh nak semayang kat rumah contohnya kan, boleh je pakai kain atas pusat sikit kan, tak pakai baju, Allahu Akbar contohnya, sah lah semayang. Tapi adakah itu adab? Kan itu tidak adab. Dia berbalik balik soalan yang kedua tu kan. Adab. Tidak adab. Jadi takwa ni kita siapkan diri kita betul-betul. Macam mana kita nak jumpa pemimpin besar dunia, ini nak jumpa Allah. Patutlah kita beradab dengan Allah kan. Jadi di sini sebenarnya Allah nak ajar kita tentang apa ni? Tentang adab, tentang takwa. Jadi ini termasuk di dalam salah satu perkara yang penting daripada rukun agama. Perkara yang berkaitan dengan akhlak. Kalau kita tengok segi agama ni, dia ada akidah, dia ada syariah, dia ada akhlak. Dalam surah ni boleh kita tahu sebenarnya dia banyak ceritakan tentang akhlak. Dan akhlak ni lah sebenarnya yang menentukan cantik ataupun tidaknya amalan yang kita nak laksanakan. Contohnya lah kan, kita nak bagi contoh. Kalau kita pergi ke rumah kawan kita Syafiq kan, kita pergi rumah dia, dia ni orang yang agak berada kan, ada isteri yang bagus. Bila kita datang rumah dia, dia layan kita baik, tapi waktu makan tu dia campak-campak je pinggan kayak gitu kan. Lepas tu dia hidangkan kita steak contohnya, dia hidangkan kita kambing bakar contohnya. Agak-agak ada selera tak nak makan kambing bakar tu bila dia layan kan. Rasa tak selera tak sedap hati. Ya Allah, perasaan pun rasa macam kan? tak best Tapi cuba bayangkan kalau kita pergi ke satu kampung, pergi rumah satu makcik ni kan, dia tak ada apa-apa, dia kata Syafiq, saya ni orang miskin, orang kampung, tak ada apa, yang boleh saya bagi inilah nasi kan, dengan ulam sikit, kemudian ada ikan perkasam sikit, sambal belacan sikit kan. Kan, inilah mahal kita makan sama-sama, ada telur goreng sikit, telur dadar contohnya kan, mahal kita makan sama-sama. Kita rasa apa? Teruja. Silap-silap tambah tu kan, tambah nasi tu kan, lauk kampung pula tu kan. Sebab apa? Sebab lauk macam tu dan layan je. Akhlak. Yang penting nak tengok akhlak tu kan. Betul. Yang tadi tu lauk kambing bakar, kambing golek, tapi dia tak berakhlak lagi. Ada adab kita pun rasa macam rasa susah hati kan. Kita rasa apa silap aku ni kan, kesilap masa kita datang ke rumah dia ni. Kita rasa macam nak balik je kan, berbanding dengan orang makcik tadi, walaupun tak berapa berada, dia hidangkan kita dengan lauk yang biasa, tapi bila dia hidangkan dengan akhlak, maka dia waktu kita rasa sangat seronok, sangat terhibur. Dan silap-silap boleh tambah lagi nasi yang dia bagi kat kita. Betul. Kan? Ini benda-benda yang kita kena tengok. Dan apa yang penting adalah akhlak. Akhlak. Jadi dalam hal ini Allah mengingatkan kepada Nabi SAW bahawa padahal tidak salah kalau mereka itu tidak beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk dapatkan pengajaran dengan perasaan yang takut kepada Allah, engkau Muhammad mengabaikannya. Allah ulang lagi. Nak tunjukkan apa? Pentingnya akhlak ni, pentingnya akhlak ini kan. Dan sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itulah satu pengajaran, ada satu peringatan. Jadi agama ni Allah beritahu bukan kita punya kan, agama ni Allah punya. Jadi kita kena beradab lah. Bila mana kita nak beramal agama dalam menyampaikan agama ni, maka kita ikutlah sebagaimana yang Allah ajar kita melalui sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berakhlaklah kita dengan Allah dan berakhlaklah kita dengan manusia untuk kerjaan kita dunia dan akhirat. Insya-Allah. Baik, nanti kita sambung lagi pada ayat yang ke-12 pada minggu depan. Baik, insya-Allah Doktor, itu dia
ya Doktor. Kemas dan juga banyak sekali yang kita dapat apabila cakap tentang isu ini. Adab akhlak bukan kata saja kita guna waktu kita pergi kelas ataupun pergi sekolah saja kan, ataupun pergi majlis ilmu saja dekat situ saja. Tak, sebenarnya apabila kita berakhlak, beradab ini di semua tempat yang perlu kita jaga, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, sebab semuanya ini akan bermain dengan isu bila kita buat sesuatu perkara akan jadi baik bila kita dapat menjaga akhlak dan juga menjaga adab, jaga hati dalaman kita itu. Masya Allah. Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini, saya kira sangat bermanfaat. Moga kita ada penambah lagi kebaikan info yang berguna menerusi pertemuan kali ini. Terima kasih Doktor. Kita jumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang, insya-Allah. Jaga diri baik-baik di sana Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Tadabbur ini. Dan untuk anda yang mungkin saja baru nak mendengarkan lagi semula rancangan Tadabbur, boleh sama-sama tonton semula di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, sebab kita ada siarkan di situ. Okey, dan teruskan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Titisan kasih bunda meresap ke kalbu. Seraut wajahmu menggamit kenangan. Kisah lalu di kamar sepi, syahdu dalam rekapan, Lina dalam belayan. Merdu suaramu, mendodoikan alun zikir di ribaan. Masih jelas kedengaran. Ku disusu dengan mata kuyu kekenyangan. Tidurlah anak. Bangkumu tak henti membuai. Tanganmu tak jemu menepuk. Tubuh kecil yang masih gembu tak mengenal arti hidup. Bibir tak pernah kering mengecap. Setitis susumu adalah darahku. Sehala nafasmu adalah nyawaku. Sebuah pengorbananmu adalah hidupku. Seuntai kasihmu adalah sayangku. Dirimu tak pernah jemu, mengasihi hingga akhir hayat. Jejakmu masih basah, segar diingatan, walau kau telah pergi meninggalkan. Terbujur kaku di hadapan putih suci berkapan. Kukucut dahimu di usia kecil, ketika aku terlalu dahagakan kasih, ketika aku mengharapkan belayan, aku terlalu rindukanmu. Sungguh, bersemadilah bunda di pusara abadi, damai berbekal amal kebajikan. Anakmu ini pasti mendoakan, ampunilah segala dosa bunda ya Rabbi. Tempatkan dia di syurga abadi. Izinkan anakmu pergi meniti hidup, terus melangkah tanpa titisan kasih bunda. Nukilan bertajuk Titisan Kasih Bunda, karya Amran Ibrahim Rashidi. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik, Tuan. Sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma
satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Trolling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Wang iklan adalah tahan. Tertakluk kepada permalancaran. Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya. Masjid Cyberjaya, masjid pertama di negara ini yang hampir keseluruhannya menggunakan teknologi hijau, daripada penggunaan air sehinggalah kepada reka bentuknya yang memberikan suasana berbeza berbanding masjid lain. Ia juga lebih menjimatkan dari segi kos operasi seperti air dan elektrik. Dibina di tapak seluas 40.4 hektar yang turut menempatkan kampus Universiti Islam Malaysia Cyberjaya. Kompleks masjid itu juga dilengkapi 6 unit kuartus kaki tangan masjid dan dewan pelbagai guna. Ia boleh memuatkan 800 orang pada satu-satu masa. Kerja-kerja pembinaan masjid ini bermula sejak April 2013. Masjid Cyberjaya ini bersebelahan dengan Pejabat Majlis Perbandaran Sepang yang dapat menampung 10,000 orang jemaah dalam satu masa. Syarikat yang bertanggungjawab terhadap rekaan dan pembinaan masjid itu, Adsa Architects, memastikan penjimatan dari segi penggunaan air dengan menyediakan takungan bawah tanah bagi penuaian air hujan dan pengumpulan air lebihan wudhu untuk tujuan siraman pokok di sekeliling kawasan masjid. Kubah kaca yang ditempatkan di bumbung ruang solat utama menggunakan 2 panel kaca pancaran rendah ataupun LE yang diimpit dengan ukiran seramik yang berfungsi bukan sahaja untuk mengindahkan binaan masjid itu, tetapi bagi menghalang pancaran terus matahari. Udara panas akan keluar menerusi ventilator di bawah puncak kubah itu yang mengeluarkan udara yang terperangkap dan mengurangkan suhu di ruang solat utama. Berkonsepkan reka bentuk moden tanpa melupakan elemen tradisional. Penggunaan bahan tempatan seperti kayu dengan khat ayat Al-Quran dan ukiran bunga mengindahkan lagi masjid itu. Turut dilengkapi dengan panel solar yang ditempatkan di atas bumbung masjid. Menara setinggi 27 meter adalah tumpuan utama masjid itu dan kedudukannya di hadapan masjid berdepan dengan jalan semarak api direka bentuk berilhamkan rukun Islam yang 5. Dan Hari Malaysia 2023, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Tema ini mendasari tekad pemimpin bersama rakyat bagi memastikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu, aman dan sejahtera. Harapan Malaysia Madani adalah perpaduan sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lepaslah 91.5 FM. Seperti dulu yang
tersungkur